Selamat datang, salam sejahtera. Bongkar, jangan terbongkar. Bongkar sampai terlonde. Ulas, jangan malu-malu, biar semua orang tahu. Petang ini aku pasti Zahid Hamidi makin tersepit, dalam keadaan tersepit dan dalam keadaan amat kepanasan. Kerana baru-baru ini banyak pendedahan luar biasa telah dilemparkan, telah dibongkar, bukan oleh musuh UMNO, tetapi oleh orang dalam UMNO, pemimpin-pemimpin kanan UMNO, dan juga rakan baik Zahid Hamidi sendiri. Yang terkini adalah apabila Tajuddin mengatakan Zahid pernah mengetuai tanda tangan SD menyokong Anwar. Dan juga yang lebih panas apabila Tajuddin juga mendedahkan bahawa ada gerakan diketuai oleh Tokmat dan juga Najib untuk meminta dan memujuk Zahid Hamidi letak jawatan. Hari ini, gesaan untuk Zahid Hamidi segera letak jawatan makin berkumandang di mana-mana. Dan terkini, ulasan ini adalah hanya pemilihan jawapan untuk selesai ke mulut UMNO yang sedang meruncing ini. Ramai pemerhati politik makin risau dengan keadaan ini. Ada pemerhati politik dan penganalisis politik mula mengatakan perang sudah bermula dalam UMNO. Persoalan semalam adalah ada penulis daripada FMT mengatakan, adakah pendedahan daripada Tajuddin itu telah diketahui oleh Ismail Sabri sebelum didedahkan, ataupun memang telah direstui oleh Ismail Sabri Yaakob? Persoalan itu amat menarik perhatian saya, kerana ya seperti yang kita tahu, Tajuddin ini adalah berada di kem Ismail Sabri Yaakob. Dan adakah sebelum dia mendedahkan pendedahan panas berkaitan isu-isu dalaman UMNO, beliau telah berbincang sedia dengan Ismail Sabri Yaakob? Dan kalau dia sudah berbincang, adakah pendedahan itu direstui? Kalau benar itu memang direstui dan diketahui oleh Ismail Sabri Yaakob, bermaksud adakah kebenaran perang dalaman UMNO memang tidak dapat dielak lagi? Jadi benarlah, dengan tajuk ulasan petang ini, hanya pemilihan jawapan untuk menyelesaikan ke mulut UMNO. Presiden jaga parti, Perdana Menteri jaga kerajaan. Hal ini lebih menyumbang kepada ketidakstabilan. Melihat ke mulut UMNO yang terus berpanjangan dan tidak berkesudahan sehingga sekarang, mahu tidak mahu harus diakui bahawa hanya ada satu jawapan sebagai jalan penyelesaiannya. Ia tidak lain ialah dengan membenarkan pemilihan parti diadakan terlebih dahulu sebelum Parlimen mahu dibubarkan dan PRU 15 ingin dilangsungkan. Setidak-tidaknya, dengan pemilihan parti diadakan terlebih dahulu, pemimpin yang menerajui parti nanti sudah beroleh mandat daripada ahli-ahli UMNO terlebih dahulu, sebelum mengharapkan mandat daripada rakyat untuk menjadi kerajaan. Kerana yang sibuk sekarang bercakap tentang mandat ini adalah pemimpin UMNO. Mereka mengatakan bahawa perlu mandat baru, perlu mandat. Sebelum bercakap tentang mandat daripada rakyat, bercakap terlebih dahululah mandat daripada akar umbi UMNO itu sendiri. Adakah Zahid Hamidi masih mempunyai mandat, padahal waktu untuk beliau sudah pun tamat, cuma ditunda. Mandat pemilihan 2018 sudah dikira tidak laku lagi untuk mendepani PRU 15, kerana ketika itu UMNO adalah pembangkang. Selain kluster mahkamah juga belum timbul lagi ketika itu. Tetapi dengan banyak perubahan telah berlaku sejak 2018, baik dalam UMNO ataupun kerajaan. UMNO perlukan wajah baru bagi menghadapi
PRU 15 akan datang. Membenarkan PRU 15 diadakan terlebih dahulu dan selepas itu baru diadakan pemilihan parti sebagaimana keinginan pimpinan UMNO sedia ada, ia sama sekali bukan langkah yang munasabah kerana ia bererti membiarkan krisis dalam parti tidak diberi jalan penyelesaian. Krisis itu telah berlaku sekarang, akan berlaku sebelum PRU, yaitu ketika pemilihan calon, sewaktu kempen, dan selepas keputusan PRU 15 diketahui. Tidak kiralah sama ada BN menang ataupun BN kalah. Mampukah UMNO dan BN beroleh kemenangan dan menarik hati pengundi dalam semua keadaan seperti itu? Apatah lagi, serang menyerang sesama sendiri makin galak berlaku secara terbuka sehingga pada saat ini. Namun, dengan pemilihan parti diadakan terlebih dahulu, kalaupun semua masalah di atas tidak mampu diatasi, sekurang-kurangnya ia dapat diminimalkan. Ini karena melalui pemilihan parti yang diadakan terlebih dahulu dan Perdana Menteri diberi sokongan untuk mengetuai UMNO, isu dua nahkoda antara pemimpin yang mengetuai parti dan kerajaan tidak lagi berbangkit. Sebagaimana sering kita dengar kebelakangan ini, antara hujah puak pro klaster mahkamah dalam menyokong keperluan PRU 15 diadakan segera ialah kerana kononnya untuk mewujudkan pembahagian tugas yang mampu membentuk kestabilan. Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO menjaga parti dan Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri pula mengurus kerajaan atau negara. Soalnya, adakah keadaan yang sedia terbahagi dalam mengurus parti dan kerajaan seperti sekarang ini telah melahirkan kestabilan? Hakikatnya, kewujudan dua nahkoda itu lebih mewujudkan ketidakstabilan dan huru-hara, bukan saja dalam parti tetapi juga dalam kerajaan. Konsep seorang menjaga parti dan seorang yang lain mengurus negara bukanlah amalan politik yang baik. Dalam arti kata untuk mewujudkan kestabilan yang sebenar. Lagi pula ia tidak pernah berlaku dalam sistem politik negara kita. Sejak merdeka lagi kerana kita sejak dulu menekankan konsep parti menguasai kerajaan. Di negara lain seperti Indonesia misalnya memang berlaku keadaan seperti itu di mana ketua parti tidak semestinya merupakan presiden negaranya. Namun amalan itu sudah lama diterima dan mereka telah dapat memahaminya. Berbeza dengan negara kita, kalau tiba-tiba mau dipraktikkan amalan tersebut, itu pun semata-mata karena Presiden UMNO ada kes mahkamah, tetapi masih bernafsu untuk mengetuai parti, sudah pasti banyak masalah akan timbul. Apakah jika Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri, beliau mahu melepaskan jawatan Presiden UMNO kepada pemimpin lain sebagai memenuhi pembahagian tugas itu? Itu persoalan yang paling menarik. Semua Perdana Menteri daripada UMNO sebelum ini adalah juga Presiden UMNO. Malah ketika era PH pun, Tun Mahathir Mohamad yang menjadi Perdana Menteri adalah merupakan pengerusi gabungan tersebut. Tetapi apa jawatan politik Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri sekarang? Presiden UMNO bukan, pengerusi BN pun bukan, dan inilah antara puncak ketidakstabilan, kekacauan, dan huru-hara terus berlaku tanpa ada kesudahannya. Ketika saya berbual-bual dengan beberapa pemimpin veteran UMNO baru-baru ini, semua mereka dengan penuh pengharapan berdoa agar pindahan perlembagaan parti yang dibuat baru-baru ini yang boleh ditafsirkan hanya untuk memenuhi nafsu klaster mahkamah akan ditolak oleh pendaftar pertubuhan atau ROS. Itu saja harapan dan jalan penyelesaian yang tinggal, kata mereka. Persoalan hari ini, adakah Hamzah Zainuddin akan meluluskan pindahan perlembagaan UMNO tersebut? Sabudin Hussein
diubah suai Nazilin Unity. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.